Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya minta izin tetap pakai masker ya, karena ada sedikit batuk Bapak Ibu ya. 我要戴口罩，因为我有一点咳嗽。 Ya. Puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul bersama. 感谢主，我们今天仍然可以聚在一起， Di dalam gereja 在教会， sebagai keluarga Allah. 是神的一家。 Ya. Kita di sini adalah keluarga Allah. 我们大家就是一家人，在教会里。 Tema kita pada pagi hari ini adalah sikap yang benar sebagai keluarga Allah. 今天早上的题目就是我们在神里面的好的行为。 Mari kita buka di Filipi. 我们打开我们的圣经，在腓立比书。 Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. 腓立比书第2章第5到第11节。 Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mungkin saya mengundang salah satu dari kita bisa membacakan jemaat Tuhan firman Tuhan yang dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Silakan. 我邀请我们 Ada 其 yang 中 mau 一个要 membacakan 为 silakan 我 bangkit 读吗？ berdiri. Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berpegang lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. 腓立比书第2章第5节到第11节，这里说：你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，切死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不起誓，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。 Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh pembacaan firman Tuhan. 我相信我们大家都被今天早上的圣经祝福。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， gereja dalam sejarahnya mengalami berbagai serangan atau tantangan. 历史上的教会，从前的教会就是有很多的被攻击的。 Ya, kita tahu gereja ditindas, dianiaya, ya, dipersekusi, 就是被压、被欺负这些。 bahkan dari sejak zaman Romawi, para rasul, orang-orang Kristen, bahkan hingga hari ini gereja masih ditindas, dianiaya. 就是从以前就是被挤压，就是被看扁的，这个到现代也是一样。 Di negara kita sendiri sudah berapa banyak gereja yang dibom, ya, yang dibakar, yang ditutup. 在我们自己的国家，我们可以看有很多的教会就是被炸，然后被关。 Tetapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa gereja kita sebagai orang Kristen justru kita masih tetap eksis, ya, tetap ada.
但是有一个非常感恩的，就是无论发生什么事，我们仍然存在一个教会。 Janji Tuhan, Tuhan menjaga gerejanya. 神的允许就是他照顾这些教会， Bahkan mereka yang menindas gereja justru mereka yang punah. 然后他们就是欺负欺压教会的人，他们也是被毁灭。 Tetapi gereja sampai hari ini, kekristenan sampai hari ini masih tetap ada. 但是这个教会到现在仍然还有。 Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita melihat bahwa serangan dari orang-orang di luar gereja itu, 我们看就是从外邦来攻击教会的， sesungguhnya bukanlah hal yang bisa menghancurkan gereja. 其实他们这样攻击不是会毁灭我们的教会， Justru apa yang ada di dalam gereja kita ini, apa yang muncul dari dalam itu yang berbahaya untuk melemahkan gereja. 就是他们要想任何方法要让我们的教会变成软弱的一个教会。 Maksudnya apa yang dari dalam gereja itulah, itu yang membahayakan gereja. 就是从教会里面这个才会让我们的教会有影响到， Sesungguhnya bukan dari yang luar. 不是从外面的。 Nah, apa yang ada di dalam gereja itu? 然后什么有在里面的呢？ Yaitu kalau di dalam gereja terjadi pertikaian, terjadi perselisihan di antara anggota jemaat gereja. 就是在教会里面，我们人与人有冲突的这个关系。 Kalau terjadi perselisihan, pertikaian antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan jemaat, majelis dengan jemaat atau jemaat dengan jemaat, itulah yang bisa melemahkan gereja. 就是如果我们弟兄姐妹们有冲突，这个原因就是会让我们的教会会变成软弱。 Lalu bagaimana caranya supaya tidak ada pertikaian, ya? Supaya kita ini bisa hidup rukun. 然后我们要怎样就可以活着一个没有冲突的这个生活呢？ Ya, mungkin ada yang berpikir mungkin kita buat gereja itu jadi satu suku, makanya sekarang muncul, kita tahu ada gereja suku ya, kayak seperti HKBP gitu. 可能我们会想着，在一个教会，我们就有一个特殊的一个民族，就是我们看现在有一个教会，就是他们民族的教会，就是一个民族的教会。 Kalau dengan satu suku, mungkin budayanya sama, cara berpikirnya sama, kebiasaannya sama, jadi lebih gampang rukun, mungkin maksudnya seperti itu, makanya dibuat gereja suku. 因为他们想，如果一个民族的教会，他们的行为、他们的想法全部都是一样的，可能这样会让他们没有一个冲突的关系。 Atau dibuat berbagai macam program kerja yang baik yang bisa membuat gereja menjadi rukun, bersatu, macam-macam. 或者做了 misi-misi dan sebagainya. 或者做了很多的节目，使到这个教会呢可以和好。 Bapak Ibu, itu hanya hal-hal yang untuk menunjang atau membantu, tetapi itu tidak menjamin bahwa akan terjadi kesatuan atau kerukunan di dalam gereja Tuhan. 可能刚才我们所说的这些只是一部分，但是呢，这个不代表着我们可以让一个教会可以没有这个冲突的关系。 Dan Paulus memberitahukan kepada kita apa yang menyebabkan sebuah gereja itu tidak bisa bersatu. 然后保罗就让我们知道什么事情让这个教会不能合一呢？ Hal ini juga yang dia temukan di dalam jemaat Filipi. 他就是在菲利比这教会得到的， Yaitu bahwa di dalam jemaat Filipi masih banyak atau ada anggota jemaat atau ada pemimpin
jemaat yang masih mementingkan dirinya sendiri, 就是 mencari pujian bagi dirinya sendiri. 就是他在腓立比的这个教会呢，有看到这些领袖还有会友们，他们自己就是顾自己，不要顾别的。 Jadi masih ada sikap egois, ya, mementingkan diri sendiri, mencari pujian bagi diri sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa gereja itu tidak bisa bersatu. 所以在他们的每个人的身上都有这样的心态，这样的想法，直到他们的教会不会成长。 Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semua itu benar-benar waspada, ya, dengan ego kita, dengan sikap dan perilaku kita. 所以我要告诉大家，就是我们要谨慎，就是不要我们有这样的想法，有顾自己的这样的想法。 Hati-hati apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu bisa saja kita tanpa kita sadar atau dengan sadar kita menghancurkan gereja Tuhan. 所以我们要小心，我们所说的话，我们所做的事，使到我们的教会不会有破坏的这个事情。 Kita merusak hubungan kita sebagai keluarga Allah. 我们会破坏在教会的一个家庭。 Lalu apa yang menjadi kunci, ya, supaya gereja, supaya keluarga Allah ini kita bisa hidup rukun, bisa bersatu? 所以有什么方法让教会可以活着一个和好的教会呢？ Nah, jawabannya yaitu Paulus memberikan jawabannya yaitu yang ada di ayat yang kelima tadi. 然后保罗就给了一个答案，就是在刚才我们所读的腓立比书第2章第5节的。 Ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, sebagai gereja, ya, bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你们当以基督耶稣的心为心。 Hendaklah kamu, ya, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你们当以基督耶稣的心为心。 Bapak, apa artinya kita menaruh pikiran dan perasaan yang seperti Kristus Yesus? 意思是什么吗？你们要当以基督耶稣的心为心，意思是什么呢？ Artinya kita juga harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. 意思就是说，我们就要像耶稣这样的心态，这样的思想。 Artinya kita harus bersikap, berjiwa seperti Tuhan Yesus. 就是我们的行为就好像耶稣这样。 Ya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. 这是保罗所说的。 Jadi kunci supaya bisa terjadi kesatuan dan kerukunan di dalam keluarga Allah, di dalam gereja, yaitu kalau kita semua yang ada di sini, ya, termasuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, kita semua memiliki sikap dan jiwa seperti Tuhan Yesus. 所以，如果要一个教会和好，就是没有冲突的事情啊，就是我们就要像基督耶稣的，就是当以基督耶稣的心为心，行为像耶稣，思想像耶稣。 Lalu apa teladan atau sikap seperti Tuhan Yesus yang harus kita miliki? 然后是哪样的行为呢？ Ada 4, Bapak Ibu, yang firman Tuhan yang kita baca tadi. 有4个。 Yang pertama, 第一， yaitu kita harus bersedia mengesampingkan setiap hak, ya, yang kita miliki. 就是我们要抛开我们所拥有的， Mengesampingkan hak yang ada di dalam diri kita. 就是我们所拥有的，我们先把它抛开先。 Ayat yang ke-6 dikatakan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 第6节这里说，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。 Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。 Bapak Ibu, ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia kepada kita. 这个跟世界教导的是相反的。 Dunia mengajarkan kita untuk mempertahankan hak kita. 世界教我们就是我们要夺我们所拥有的， Perjuangkan hak kamu. 我们要夺我们所要的， Jangan sampai hak kamu dirampas oleh orang lain. 不要让属于我们要被人家抢去。 Itu yang dunia ajarkan kepada kita. 这是世界教导我们的。 Tetapi kali ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita malah sebaliknya. 但是圣经的教导反而不一样，跟世界相反。 Justru kita disuruh untuk jangan mempertahankan. 这里教导我们， Mengesampingkanlah hak kamu itu. 这里教导我们要抛开我们所拥有的。 Kita diminta untuk rela memberikan hak kita seperti Tuhan Yesus yang juga rela untuk tidak mempertahankan hak miliknya. 就是教导我们愿意把我们所拥有的，我们的一切抛开，就像耶稣抛开他所拥有的。 Wah, ini sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar, apa yang diajarkan oleh dunia kepada kita. 这个当然跟世界教导我们的就是有很大的不一样。 Bapak Ibu, jemaat Filipi ini mereka adalah orang Kristen yang boleh dikatakan adalah yang rohani, yang baik. 菲律比的教会可以说他们是有灵性的这个教会， Tetapi 属灵的教会。 Paulus melihat bahwa mulai ada perpecahan di dalam jemaat Filipi. 但是保罗看了在菲律比的这个教会呢，有这样的冲突的关系。 Kenapa? Ya seperti yang tadi saya katakan, mulai muncul egoisme, ya mulai muncul kepentingan diri sendiri. 为什么呢？因为保罗看到在这个教会呢，他们这些门徒们呢，他们有自私的行为。 Dan Paulus mengajak mereka semua untuk meneladani Kristus. 然后保罗就教导他们，他们要像着耶稣这样的行为， Seperti Tuhan Yesus yang mengesampingkan haknya. 就好像耶稣基督他抛开他的一切。 Saudara, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus itu dalam rupa Allah. 我们看这里第六节的这里说，他本有神的形象， Dalam rupa Allah. 神的形象。 Tuhan Yesus bukan dikatakan memiliki atau mempunyai rupa Allah, tetapi dalam rupa Allah. 这里没有说耶稣有，但是他这里说他本有。 Artinya sebelum Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia ini, 意思就是说，当耶稣还没生在这个世界上的时候， Dia itu adalah Allah. 他就是神。 Dari sononya dia sudah Allah, itu maksudnya. 在从前他就是神了。 Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu diciptakan oleh Dia. 一切在世界一切所有的就是他所创造的。 Natur dia, hakikat dia adalah Allah. 他本身就是 Dia 神 bukan 了， menjadi Allah, tetapi memang dia adalah Allah itu. 他不是成为神，但是他本就是神了。 Maka sebagai Allah, Tuhan Yesus tentu sangat wajar. 所以 Kalau 耶 secara 稣， logika sangat wajar sebagai Allah, sebagai pencipta, dia mendapatkan penghormatan dari yang diciptakannya. 所以如果耶稣呢，他就是本身他就是本来就是要得到荣耀的嘛，他是神嘛，对吗？ Sebagai pencipta,
sangat wajar mendapatkan kehormatan. 因为他是一个创造者， Kehormatan dari ciptaannya. 所以他就是配得到我们的荣耀。 Tetapi apa yang Tuhan Yesus dapatkan? Apa yang Allah dapatkan dari manusia? Balasan apa yang Tuhan dapatkan? 但是耶稣却得到什么呢？ Kita tahu balasan yang Tuhan dapatkan dari manusia adalah manusia memberontak kepada Tuhan. 我们知道，就是在圣经我们可以看到，耶稣所得到的就是人呢，就是背叛他。 Manusia jatuh ke dalam dosa itu artinya bahwa manusia itu memposisikan dirinya untuk menjadi lawan atau seteru daripada Allah. 意思就是说，我们人犯了罪的时候，就是我们跟神就是仇敌了。 Kita ini menjadi seteru atau menjadi lawan Allah 我们就是成为神的敌人了， karena dosa-dosa kita, 因为我们的罪， pemberontakan kita. 因为我们所翻版了。 Nah, dalam keadaan demikian, tentu juga sangat wajar kalau Allah menghukum, membinasakan kita semua. 就是这个缘故，神就是可以毁灭我们人。 Itu haknya Allah yang tidak bisa diganggu gugat. 这是神的全能权利， Dia berhak untuk membinasakan kita karena kita sudah memposisikan diri sebagai lawannya. 他有权利毁灭我们人，因为我们人跟他就是我们是他的仇敌。 Tetapi itu pun Tuhan tidak ambil pilihan itu. 但是神却没有用这样的方法， Karena Dia begitu mengasihi kita, karena Dia ingin menyelamatkan kita, Dia mengesampingkan hak yang Dia miliki itu, yaitu membinasakan manusia. 他何等爱我们，然后他何等的关心我们，所以他就是抛开他所拥有的一切，就是他就是不要用他的权利来毁灭我们。 Malah sebaliknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengosongkan diri 反而 menjadi manusia. 他来到世界，然后变成了人。 Dia merendahkan dirinya tinggal bersama-sama dengan manusia 他谦卑的来到世界，和我们人住在 supaya 一起， manusia bisa merasakan kasihnya. 直到我们人可以感受他的爱。 Jadi sikap seperti inilah yang Paulus minta jemaat Filipi itu meneladani Tuhan Yesus. 就是这样的态度，就是保罗邀请这些腓立比的教会人，就是要有这样的心态，这样的态度。 Kesampingkanlah hak kamu itu 抛开他们所拥有的， demi kesatuan dan kerukunan keluarga Allah. 直到在教会有神的一个好的家庭。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kita sering mendengar ketika gereja membuat sebuah acara, 我们时常听到在教会有一个节目， apakah itu acara KKR, seminar atau Natal. 是否是一个布道会呢，或者圣诞节呢，或者其他的节目。 Selesai acara apa yang terjadi? 直到当这个节目散会了，然后发生什么呢？ Selesai acara ternyata ada yang sakit hati. 节目结束的时候，反而有些人伤心， Bahkan ada yang mungkin meninggalkan gereja, 也有离开了教会， pindah dari gereja. 搬去别的教会。 Kenapa? 为什么呢？ Karena merasa haknya tidak dihargai. 因为他们觉得他们所付的。 Di dalam Kolose pasal 1 ayat 19, ya. Di dalam diri Tuhan Yesus itu kepenuhan Allah. 在俄罗斯第1章第19节， Artinya seluruh kemuliaan Allah, seluruh kemahakuasaan Allah, ya, kesucian Allah itu ada di dalam diri Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. 这里说，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面记住。 Dengan demikian, sesungguhnya Tuhan Yesus itu memiliki segalanya. 意思就是说，
他拥有了一切， Dia sungguh Allah yang berkuasa, 他有权柄全能的神， tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak punya apa-apa. 但是世界所看的，就是好像他一无所有， Dia merendahkan dirinya. 他谦卑。 Ya. Bapak Ibu, mengosongkan diri di sini bukan berarti Tuhan Yesus menghilangkan keilahiannya, ya, 虚己在这 hakikat 里， Allahnya. 自己的意思在这里不是他不见了。 Ketika dia datang ke dalam dunia, dia tetap sebagai Allah 100%. 当他来到世界的时候，他就是100%是神， Tetapi dia menambahkan satu hakikat baru, satu wujud baru, yaitu sebagai tubuh, sebagai manusia. 但是他加了一个东西，就是他也是人， Tubuh manusia yang terbatas. 就是有限的一个人。 Ini artinya Allah yang maha kuasa, maha tidak terbatas, kemudian menjadi manusia yang terbatas. 意思就是说，神他本来就是有权力、有权柄的一个神，但是他反而来到世上，变成有限的一个人。 Allah yang begitu mulia, begitu kaya, mau datang menjadi terbatas, menjadi manusia yang begitu hina, begitu fana. 一个荣耀的神，他愿意来到世上，变成一个人，就是有限的一个人。 Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan bagaimana begitu Tuhan Yesus itu sangat merendahkan dirinya. 这就显明了神何等的谦卑， Dia tidak meninggikan dirinya. 他没有自高自己， Padahal dia punya hak untuk itu. 其实他有这样的权利的。 Dan Tuhan Yesus lakukan semuanya itu dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan. 耶稣基督他愿意去做这些事情， Dan hal inilah yang dibandingkan dengan jemaat di Filipi yang begitu berbeda daripada teladan Tuhan Yesus. 所以这个榜样，保罗就让这个榜样来告诉了这个腓立比的教会， Yang lebih suka meninggikan dirinya sendiri. 因为他们在那边就是自高自己。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kita di sini mungkin sebagian besar sudah begitu lama mengikuti percaya kepada Tuhan Yesus. 可能我们在这里，我们已经相信了上帝，相信了耶稣很久了。 Selama ini apakah kita semakin rendah hati seperti Tuhan Yesus atau kita semakin tinggi hati? 是否我们相信了那么久，我们的心仍然自高，或者我们谦卑呢？ Saudara merasa, wah saya sudah banyak tahu ini, sekarang saya jadi sombong. 弟兄姐妹们觉得啊，我已经知道了很多，我变成骄傲。 Sekarang saya jabatannya tinggi di gereja. 现在我在教会的地位很高， Saya bukan lagi seperti mereka-mereka itu yang cuma duduk-duduk. 我不是像他们在教会只能做而已的一个信徒人。 Bapak Ibu, apakah selama ini kita semakin terendah hati atau kita semakin tinggi hati? 亲爱的弟兄姐妹们，是否我们现在的心态是自高的，或者是谦卑的呢？ Apakah selama ini kita gampang sekali tersinggung, sensitif kalau ada seseorang yang mengatai kita? 是否我们现在是比较容易比较容易受伤的一个人呢？人家说一点话，我们就受伤呢？ Atau selama ini kita merasa kita tidak suka kalau ada orang yang tidak menghargai kita? 或者我们不喜欢有人不欣赏我们所做的事， Meremehkan kita? 就是看扁了我们。 Apakah kita masih seperti itu? 是否我们还有这样的想法？ Apakah kita mau tetap setia di dalam gereja walaupun mungkin pendapat kita, ya, pikiran kita mungkin tidak diterima? Apakah kita tetap setia di dalam gereja? 是否我们仍然忠心在这个教会，无论别人看扁了我们，不欣赏我们的想法？ Kalau kita belajar seperti Tuhan Yesus, kita pasti bisa 如果我们学习耶稣的榜样，我们一定会 merendahkan hati, 谦卑，
bukan meninggikan hati. 不是自高自己。 Nah, ini hal yang kedua yang kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. 这是第二方面，我们从耶稣的身上学习的一个榜样。 Hal yang ketiga yang harus kita belajar dari teladan Tuhan Yesus adalah bersedia melayani orang lain. 第三就是我们愿意来侍奉别人。 Ayat yang ke-7b dikatakan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 在腓立比书第2章第7节的下半段，这里说成为人的样式来服侍人。 Mengambil rupa seorang hamba. 取了奴仆的形象，成为人的样式。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， apa yang dikatakan di sini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dunia kepada kita. 圣经所说的和世界所教导的是相反的。 Lebih terhormat mana? 哪一个比较被荣耀的呢？ Menjadi orang yang dilayani atau menjadi orang yang melayani? 成为被服侍的人，或者服侍人的，哪一个比较好呢？ Lebih enak mana? Lebih bangga mana? Lebih terhormat mana? Menjadi bos atau menjadi hamba? 哪一个比较贵重呢？成为奴仆或者成为老板？ Kalau dunia mengajarkan kita, tentu kita harus menjadi bos. 当然，世界教导的是我们要成为老板。 Kita harus menjadi orang yang dilayani oleh orang lain karena kita ini bos. 我们要成为就是让人来服侍我们的，因为我们是老板。 Inilah masalah ketiga yang juga ditemukan oleh Paulus di dalam jemaat di Filipi. 就是这个问题，保罗所看到在这个腓立比的教会所看到的一个错误， Juga yang terjadi di dalam gereja-gereja. 也是在别的教会也是一样。 Di dalam gereja itu banyak sekali mental bos daripada mental hamba. 在教会里面也是有看到有这样的心态，就是老板的心态。 Akibatnya sedikit sekali yang mau menjadi pelayan. 就是变成这样子，就是没有人愿意服侍神、侍奉神。 Ya, sedikit sekali yang mau menjadi pelayan di dalam gereja. 太少人了，要来侍奉，要来服侍。 Karena lebih banyak orang suka itu dilayani daripada melayani. 因为比较多要被服侍嘛。 Dan hal ini juga yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. 在腓立比的教会也是有这样。 Dan parahnya lagi mentalitas bos ini juga terjadi kepada pemimpin-pemimpin di jemaat di Filipi. 更糟糕的是，在腓立比的教会，他们的领袖也是有这样的心态。 Makanya di pasal yang keempat, ya di situ Paulus menasihati mereka. Mereka itu siapa? Yaitu Euodia dan Sintike. 就是保罗就劝告了他们。 Kedua pemimpin wanita ini dinasehati oleh Paulus supaya mereka bersehati. 这两个妇女就是被这个保罗劝告，他们要核心。 Kenapa? Karena kedua pemimpin wanita ini punya kepentingan diri mereka sendiri-sendiri. 因为这两个妇女的，他们在他们的心里有 Mereka membuat kelompok-kelompok di dalam jemaat di Filipi. 就是在教会他们有做Kelompok-kelompok di dalam jemaat di Filipi. 一组一组的一个教会。 Ini kelompok saya, ini kelompok kamu. 这是我的一组，这是你的组。 Kamu jangan urusin saya jangan urusin kamu. 你不要管我，我不要管你。 Tanpa disadari perbuatan mereka itu bisa merusak kesatuan dan kerukunan jemaat di Filipi. 不知不觉呢，他们这样的做法呢，会让这些教会变成有冲突的一个教会。 Dan Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk meneladani Tuhan Yesus. 所以保罗就邀请了他们，一起来学习耶稣的榜样， Yang mau datang sebagai hamba merendahkan diri. 就是愿意来到世上变成奴仆。 Tuhan Yesus
menyematkan ya status sebagai hamba kepada dirinya itu dengan penuh kesadaran, dengan kerelaan. 耶稣他就是愿意来到世上，就是取了奴仆的形象。 Dan Bapak Ibu, pada zaman itu status sebagai hamba atau sebagai budak itu adalah sebuah status yang sangat-sangat rendah. 然后在那个时代，一个奴仆呢，在那个地位是最低、最没有用的一个地位。 Siapa yang mau menjadi hamba pada zaman itu? 谁要成为奴仆呢？在那一个时代， Yang jadi hamba itu cilaka, itu ibaratnya seperti itu. 如果成为奴仆，在那个时代就是一个很糟糕、一个很被人看扁的一个人了。 Gak ada orang yang punya mimpi, yang punya cita-cita untuk menjadi hamba, 没有人 menjadi budak. 没有人在这个世上，他就是想要成为这个奴仆的。 Hamba artinya seseorang yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani tuannya. 奴仆就是他要顺服他的主人。 Benar-benar dia itu seluruh hidupnya itu gak ada hak lagi. 就是他的一切所拥有的，就是没有价值的。 Hak hidup dia hanya tergantung kepada tuannya. 他的生命就是依靠了他的主人。 Dan tugas dia adalah melayani tuannya seumur hidupnya. 他的工作就是服侍他的主人一生一世。 Dan tentu konsep seperti ini sulit ya diterima oleh jemaat di Filipi. 所以这样的榜样呢，很难被这些腓立比的会友们接受。 Kenapa mereka sulit menerima konsep seperti ini? 为什么他们不能接受呢？ Karena orang jemaat-jemaat di Filipi itu adalah keturunan Yunani. 因为他们那边就是希腊人。 Dan bagi orang Yunani itu merendahkan diri itu sama saja dengan sebuah perbuatan yang bodoh yang memalukan. Merendahkan diri itu sama saja dengan perbuatan yang bodoh dan memalukan. 希腊人觉得，如果就是谦卑的意思，就是一个很害羞的一件事情。 Budayanya orang Yunani itu adalah kita harus menunjukkan harga diri kita. Kita harus letakkan harga diri kita pada tingkat yang paling tinggi. Kita harus menunjukkan kehebatan kita. 希腊人就是觉得他们的价值呢，就是要把它提高，直到人会提高他们。 Nah, makanya kalau Bapak Ibu baca sejarah bangsa Yunani, Bapak Ibu akan melihat bagaimana mereka itu mempertonjolkan kehebatan mereka. Ya. 如果我们看到这个希腊的历史呢，就是他们就是把他们所可以夸大的，就是至高的，他们就是献给世界上看。 Saudara kalau baca filsafat orang-orang Yunani, 如果我们看这些希腊人呢， bagi mereka itu merendahkan diri itu sesuatu yang sangat memalukan. 他们就是这个希腊人就是觉得一个谦卑的形态就是一个很丢脸的一个行为。 Tetapi Paulus menasehati mereka agar mereka meneladani Yesus 但 yang 是 merendahkan dirinya, 但是保罗就是 yang menjadi hamba. 就是让他们知道他们要像耶稣的这样榜样，就是谦卑。 Satu-satunya cara bagaimana supaya kita bisa merendahkan diri, menjadi hamba, yaitu kita harus senantiasa melihat kepada Tuhan Yesus. 一个事情让我们可以这样谦卑，就是我们要看我们的耶稣。 Dengan cara itu kita akan merasa malu sendiri, kita akan merasa Tuhan saja merendahkan dirinya menjadi hamba. 因为当我们的 Apalagi saya, masakan saya ini mau meninggikan diri saya. 因为我们如果看耶稣，他那么愿意成为奴仆来到这个世上，更何况是我们呢？ Jadi Bapak Ibu, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kita harus menyingkirkan mentalitas bos
mentalitas yang mau dilayani, bukan melayani di dalam gereja. 我们要抛开我们就是老板的行为、老板的心态，我们要服侍人，不是让人来服侍我们。 Belajar seperti Tuhan Yesus. 我们要学习耶稣。 Kalau kita masih punya mentalitas dilayani, itu artinya kita belum mengerti panggilan sebagai seorang Kristen. 如果我们还是要人来服侍我们就是不配成为这些基督徒了。 Karena panggilan seorang Kristen adalah sesungguhnya melayani. 因为我们基督徒就是要来服侍。 Kita itu dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu sesungguhnya panggilan bagi setiap kita. 我们基督徒就是要来服侍，不是让人来服侍我们。 Nah, itu adalah hal yang ketiga 就是第 yang harus 三方 kita 面， belajar dari Tuhan 我 Yesus. 们要从耶稣学习的。 Hal yang keempat yaitu kita harus belajar bersedia mengorbankan diri kita demi orang lain. 第四方面就是我们愿意，就是牺牲我们自己。 Ayat yang ke-8 dikatakan di situ, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 第8节这里说，自有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Dikatakan di situ Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. 这里说存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Dari sini kita belajar teladan yang keempat, yaitu mengorbankan diri demi orang lain seperti Tuhan Yesus. 这里在第四方面，我们可以看到，我们可以从耶稣基督的身上学习的，就是我们愿意牺牲自己，为别人牺牲自己。 Tetapi jemaat di Filipi pada saat itu malah lebih mencari sesuatu untuk kepentingan diri mereka sendiri. 但是在腓立比的教会们，他们却不一样，他们却去找让人可以自高他们的。 Jadi bagaimana mungkin mereka bisa disuruh mengorbankan diri? 所以哪可能他们要牺牲自己？ Oleh karena itu Tuhan Yesus Paulus mengajarkan kepada mereka untuk meneladani Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya. 所以说，保罗就教导了他们，就是要像耶稣这样，他愿意来牺牲他自己。 Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia 耶稣来到这个世界的时候， sebagai manusia 成为人， bukan hanya mengesampingkan haknya sebagai Allah. 不只单单抛开他的神的所拥有的一切， Bukan hanya merendahkan dirinya, 不只单单谦卑他自己， bukan hanya datang sebagai hamba untuk melayani, bukan dilayani, 也不只单单来到世上成为一个奴仆而已， tetapi dia datang juga untuk mengorbankan nyawanya bagi orang-orang yang dikasihinya. 但是他也来到这个世上，要牺牲他自己，就是牺牲给这些相信他爱的人。 Dan tentu ini adalah sesuatu yang tidak mudah, yang sesuatu yang sangat berat. 当然，这些东西不是一个很简单的，就是很沉重的。 Dan kita bisa menyaksikan, kita bisa membaca bagaimana Tuhan Yesus detik-detik sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani. 我们可以看耶稣，我们可以读耶稣怎样被鞭被打。 Dikatakan di situ bahwa bahkan sampai peluhnya seperti darah, 就是 menjadi darah. 就是连他的这个汗呢，就是好像他的血。 Bapak Ibu, secara medis bisa terjadi bahwa seseorang berkeringat, keringatnya itu menjadi darah. 科学家他们有研究，就是我们的汗呢会变成血。 Dan hal itu bisa terjadi kalau seseorang itu sedang mengalami sebuah tekanan mental, sebuah ketakutan yang begitu luar biasa di luar batasnya. 这些事情会发生，如果这个人呢，他就是他就是有一个害怕
就是超乎他的想法了。 Ketika dia mengalami itu, dia bisa berkeringat, bahkan keringatnya itu menjadi darah. 当他遇见了这些事情，他的汗水呢会变成血。 Padahal waktu itu Tuhan Yesus kejadiannya pada malam hari. Pada waktu itu juga dingin, udaranya dingin di atas bukit. 其实这个事情呢发生是在晚上，然后也是很冷的一个晚上，那也是在一个山上的。 Tetapi dikatakan Tuhan Yesus berdoa sampai berkeringat, peluhnya seperti darah. 但是那边写着耶稣基督在那边祷告，然后他的汗水呢就好像是他的血。 Tuhan Yesus itu benar-benar mengalami, pada saat itu benar-benar mengalami satu ketakutan, satu kegelisahan yang begitu luar biasa. 耶稣基督在那个时候，他真的觉得有一个很害怕的一个心。 Dan itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu. 这不是他做的。 Dia kan Allah, dia kan Maha Kuasa, itu paling dia buat-buat lah. 有人会觉得他是神嘛，他是有权柄的一个神嘛，他应该是做的吧？ Itu dia tidak buat-buat, saya percaya. 这个他不 Itu 是做的。 sungguh-sungguh dialaminya karena dia sudah mengosongkan dirinya, dia sudah membatasi dirinya sebagai manusia. 他真是体验的，因为他是100%是一个人有限的一个人嘛。 Dia benar-benar mau merasakan bagaimana ketakutan yang begitu seram itu. 他要体会到害怕的一个非常害怕的一件事是怎样的。 Untuk menggantikan kita yang mungkin juga mengalami ketakutan. 就是要代替了我们人，就是有这样害怕的心。 Bahkan bisa dikatakan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya bukan pada saat dia di kayu salib, bukan saat dia dicerca, ya, dicambuk. 也说了，耶稣流血的时候，不是在他被鞭打，或者他被在十字架上。 Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Di situ sudah terjadi pencurahan darah. 在那个 Di situ dia sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. 就是当他在一个 Taman Getsemani. 就是跟圣玛丽的一个地方，他在那边已经流血了。 Bahkan sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. 3次他向父祷告， 3 kali dia berdoa, dia datang kepada Bapa. Begitu menunjukkan bagaimana begitu ketakutan yang begitu luar biasa yang dia alami pada saat itu. 他3次来到父的面前祷告， Tetapi akhirnya dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. 但是到最后呢，他就是把一切交托在父的身上。 Dia tidak memilih, ya, yang menjadi kehendaknya. Dia mengesampingkan lagi haknya sebagai anak Allah. 他就是抛开了他成为神的儿女的这个形象。 Dan semuanya dia lakukan demi orang-orang yang dikasihinya. 他这样的做，就是因为他爱世人。 Tuhan Yesus bisa saja dia memilih cara mati yang mungkin lebih terhormat, lebih tidak sadis, lebih baik, ya, tidak sakit, bisa saja dia memilih jalan seperti itu. 耶稣他可以选嘛，他可以选比较简单死的方法嘛， Ya, kan mencurahkan darah juga. 也是流血啊， Kenapa tidak bisa? 为什么不能呢？ Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mengesampingkan lagi haknya, 但是 pilihannya itu. 但是我们要知道，因为耶稣他就是抛开他所拥有的， Dia pilih apa yang menjadi kehendak Bapaknya. 他就是愿意顺服父的旨意。 Dia memilih salib, sesuatu yang begitu menakutkan, sesuatu yang begitu hina, 他选择了 yang 十字 tidak 架， ada satu orang penjahat pun pada zaman itu yang mau disalib. 他选择了十字架，就是一个很害羞的一个
他选择了十字架，就是他要感受到怎样的痛，怎样的害怕，因为在那个时代没有一个坏人愿意被钉在十字架的。Sekali lagi dia memilih jalan, memilih salib itu yang begitu luar biasa, begitu beratnya. 他就是愿意选了这个十字架的。 Semuanya demi menggenapi kehendak Bapaknya dan menebus dosa-dosa manusia. 这就是他就是要救我们人，就是也顺服了父的旨意。 Nah, jiwa rela berkorban seperti Tuhan Yesus inilah yang Rasul Paulus minta kepada jemaat dan pemimpin di jemaat di Filipi supaya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. 就是这个愿意牺牲自己的形态，就是保罗提醒了这些腓立比的会友们。 Dan saya percaya nilai seperti ini juga lah yang Tuhan mau nilai ini diterapkan di dalam gereja kita. 我也相信，也是这个4个方面，我们要来去学习耶稣的榜样。 Dengan rela berkorban, mengesampingkan hak kita, mau melayani, ya, merendahkan hati. 就是刚才我们所看的这个4个方面，我们就是愿意把我们抛开我们的一切，我们要谦卑，我们愿意服侍人，我们也是要就是我们愿意来牺牲我们自己。 Dengan 4 teladan inilah yang bisa membuat gereja ini bisa bersatu, bisa rukun, bahkan bisa bertumbuh. Saya percaya itu. 就是这个4个榜样，我们要从耶稣里面学习，使到我们的教会可以成长，可以和好，可以成为一个大家庭。 Kalau kita semua pemimpin bahkan sampai jemaat semua bisa melakukan seperti ini, pastilah gereja ini bertumbuh. 如果从领袖到会友们有这样的心态的话，我相信教会一定会成长的。 Gereja ini bisa bertumbuh bukan karena wah hamba Tuhannya hebat, bukan karena memiliki program yang sangat luar biasa, bukan. 一个教会可以成长，不是因为他的牧人很厉害，或者他的节目很好， Mungkin bertumbuh dalam secara kuantiti. 可能他会成长，因为他的会在数目方面成长。 Tetapi bagaimana dengan kualitas? Bagaimana dengan kerohanian iman dari jemaat itu? Apakah bertumbuh? 但是他们的灵性会怎样呢？是否会成长呢？ Jadi Bapak Ibu, ada 4 teladan yang harus kita belajar dari Tuhan Yesus. 所以，亲爱的弟兄姐妹，刚才有4个榜样，我们从耶稣里面学习。 Yang pertama yaitu kita harus mengesampingkan. 第一，我们要抛开我们的一切，我们所拥有的。 Kita harus belajar merendahkan diri. Seperti Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya. 第二，我们要学习来谦卑。 Kita harus belajar untuk melayani, bukan dilayani. 第三，我们要学习来服侍人，不是要人来服侍我们。 Seperti Tuhan Yesus yang berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. 就好像耶稣来这个世上是要来服侍人，不是让人来服侍他。 Dan hal yang keempat yaitu kita harus belajar untuk rela berkorban untuk kepentingan orang lain. 然后第四呢，我们就是要愿意牺牲自己，为别人牺牲自己。 Tentu semua ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh dunia pada kita. 当然，这些呢就跟世界上所教导的是相反的。 Bagi dunia ini adalah nilai-nilai yang bodoh. 如果世界看的这个榜样的话，他就觉得这个是很愚蠢的事。 Kata dunia, kalau kamu melakukan ini, kamu itu bodoh. 世界对我们说，如果我们去做这个4个方面的话，我们就是愚蠢的人。 Kamu akan dianggap remeh orang, kamu akan dianggap nggak punya apa-apa. 你就会让别人看扁了你。 Tetapi justru yang dianggap bodoh bagi dunia, justru itulah hikmat Tuhan. 但是这个被世界看愚蠢的事情，被神举高。 Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, 所以今天早上的信息， mari kita sama-sama belajar
我们大家一起 4 来学 teladan yang 习， sudah diteladani oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. 有4个榜样，我们要从耶稣里面学习的， Supaya gereja ini bisa bersatu, bisa hidup dalam kerukunan, dan bisa bertumbuh. 直到我们的教会可以和睦，可以一心，可以成长。 Dengan demikian saya juga percaya kalau gereja bertumbuh, gereja diberkati, maka pasti Bapak Ibu juga akan diberkati. 我相信，如果教会成长，教会一定会被祝福。如果教会被祝福的话，弟兄姐妹也会被祝福。 Amin. 阿门吗？ Kalau gereja ini diberkati, maka pasti Bapak Ibu juga akan diberkati. 如果这个教会被祝福的话，弟兄姐妹肯定被祝福的。 Mari kita 我 berdoa. 们大家一起来祷告。 Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, 天父，我们非常感恩，我们非常感谢你， bahwa Engkau mengaruniakan anak-Mu, 因为你赐给我们你的儿子， Tuhan Yesus kepada kita. 就是以耶稣基督给了我们， Sungguh satu pribadi yang begitu luar biasa ya Tuhan. 是一个我们尊敬的一个耶稣， Yang menjadi teladan yang begitu sempurna bagi setiap kami. 成为一个完全的一个榜样，让我们可以去学习的。 Nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. 耶稣基督所教导的是非常的奇妙， Sungguh berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang dunia ini katakan. 跟世界上所说的原本是根本不一样，相反的。 Tuhan Yesus, kami berdoa 主耶稣，我们祷告， biar kami bisa menjadi seperti Engkau. 直到我们可以像你， Kami mau mengesampingkan setiap hak kita, hak kami. 我们要抛开我们所拥有的一切， Kami mau merendahkan diri kami seperti Engkau. 我们要谦卑，好像你。 Dan kami mau menjadi seperti hamba, seperti Engkau yang menjadi hamba. 我们也要像你，像一个奴仆这样。 Dan kami juga mau belajar untuk berkorban bagi orang lain. 我们要学习来牺牲，以为别人牺牲自己。 Kami tahu Tuhan, 我们知道神， ini tidak mudah bagi kami. 这不是一个很简单的事情， Tetapi biarlah kami senantiasa selalu belajar Tuhan. 但是使到我们可以愿意有这样的心来学 Biarlah Roh 习， Kudus yang selalu mengingatkan kami, 直到你的圣灵提醒了我们， selalu menegur kami. 直到提醒了我们。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari. 感谢上帝，你的话语。 Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. 以下的时间我们交托在你的手上， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣基督的名，我们祷告， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。